Assalamualaikum Ustaz, suara tak dengar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu semula dalam kita nak sambung perbincangan kita tadabbur surah Al-Munafiqun. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada sifat-sifat orang munafik. Baik. Jadi pada minggu yang lalu telah kita sebutkan ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Ya, ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bagaimana orang-orang munafik, khususnya kepalanya ataupun ketuanya itu Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia mengetahui Nabi telah pun tahu apa yang telah diucapkan ketika mana berlakunya peperangan setelah berlakunya peperangan Bani Mustaliq yang telah diceritakan oleh Zaid bin Al-Arqam, diadukan oleh Zaid bin Al-Arqam kepada Nabi SAW. Jadi bila mana dia datang bertemu dengan Nabi SAW, apabila dia melihat ataupun dia merasakan, dia sendiri merasakan bahawa Rasulullah SAW seakan tidak mempercayainya, maka dia perlu untuk mengukuhkan stand dia, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi SAW
dan tidak pernah pun menghebahkan mereka ini sebagai orang munafik. Nabi SAW tidak pula memandang mereka sebagai orang yang maknanya bukan orang Islam hingga akan perlu kepada syahadah ataupun pengulangan syahadah itu di hadapan Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Apa yang mereka saksikan, syahadah yang mereka sebutkan itu tidak menambahkan apa-apa kepada Nabi SAW, kerana cukuplah kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa Rasulullah itu adalah Rasul utusan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan penyaksian orang munafik itu adalah dusta semata-mata. Kerana mereka tidak benar-benar meyakini, tidak benar-benar mengimani akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ayat yang kedua disebutkan bahawa mereka menjadikan ittakhadhu aymanahum junnatan. Ini mereka menjadikan sumpah mereka sebagai shield, sebagai perisai. Ya, ini maknanya di sini dengan sumpah, dengan syahadah yang mereka sebutkan secara zahir pada lisan mereka, ia ibarat perisai kerana mereka ini seakan-akan kebal, tak boleh nak buat apa-apa kepada mereka. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan umumkan pada ayat yang keempat, biar Allah Subhanahu Wa Taala yang uruskan mereka ni, qatalahumullah. Kerana mereka menggunakan sumpah, menggunakan syahadah mereka itu sebagai perisai. Untuk apa? Fasaddu an sabilillah. Dalam keadaan apa yang mereka lakukan itu menghalang orang lain ke arah jihad fi sabilillah. Menghalang diri mereka sendiri, bahkan orang lain ke arah fi sabilillah. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah seburuk-buruk perkara, yang mana sama ada mereka sedari, mereka sedar dari sudut dari sudut sikap kemunafikan ataupun sikap bermuka-muka itu, tetapi mungkin impaknya, kesan daripada sikap itu mereka tak sedar. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita akan sambung ayat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kenapa perkara ini boleh berlaku, iaitu mereka bersaksikan dengan penyaksian palsu, penyaksian yang dusta pada dalaman mereka. Maknanya mereka tidak benar-benar menyaksikan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan sebabnya, iaitulah pada ayat yang ketiga, dzalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya, ini perbuatan buruk yang demikian. Apakah perbuatan buruk yang disebutkan? Ya, daripada ayat yang pertama, iaitulah lakadzibun. Mereka ini berdusta pada penyaksian mereka bahawa Nabi SAW adalah Rasulullah. Penyaksian itu yang didustakan. Dan pada ayat yang kedua, pendustaan mereka, sumpah-sumpah dusta itu menjadi perisai bagi mereka. Daripada mereka diapa-apakan, mereka dirampas, diambil harta mereka. Bahkan kesan daripada apa yang mereka lakukan itu telah menghalang ataupun melambatkan proses ke arah fi sabilillah. Dan kita sebutkan pada awal Nabi SAW berada di Madinah, ayat-ayat yang menyebutkan berkaitan dengan fi sabilillah ini kebanyakan merujuk kepada ke arah pembebasan ataupun pembukaan kota Mekah. Walaupun ayat fi sabilillah itu membawa makna yang umum, tetapi dalam konteks ayat ini diturunkan, ia ke arah demikian. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut
perbuatan buruk yang demikian itu kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang-orang Islam. Kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri. Maka dengan sebab itu dimeteraikan atas hati mereka, lalu mereka tidak dapat memahami yang manakah yang benar dan yang manakah yang salah. Allah Subhanahu wa taala sebut zalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Ya, ini zalika itu merujuk kepada perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk mereka yang disebutkan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jadi kita fikirkan maknanya dari sudut bagaimana seseorang boleh menggunakan syahadah untuk menentang orang-orang yang ataupun menghalang orang yang nak berjihad fi sabilillah. Baik. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Dzalika ni merujuk kepada itu. Jadi kalau itu pada sesuatu yang agung, pada sesuatu yang besar. Contoh bila disebut dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau perkara itu adalah perkara yang agung, disebutkan dengan perkataan dzalika. Ini menunjukkan keagungan perkara itu, dan besarnya, ibarat bangunan yang besar. Kita bayangkan satu bangunan yang besar, kalau contoh di Lembah Kelang ni, Kuala Lumpur, kan, bangunan besar sekarang bangunan Merdeka. Ini orang bila dah sampai ke Kuala Lumpur, menara pertama yang dia nampak mungkin Menara Merdeka ataupun Menara KLCC. Daripada kejauhan telah pun nampak, orang pun seronok tengok, oh dah sampai Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab ianya besar, ianya maknanya menjadi kebanggaan. Namun kalau digunakan zalika ini pada perkara yang buruk, perbuatan yang buruk, menunjukkan perbuatan tersebut jauh daripada apa yang diajarkan oleh Islam. Bahkan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Allah Subhanahu wa taala sebutkan amanu tsumma kafaru. Yang ini Allah Subhanahu wa taala tak sebutkan dzalika bi annahum amanu tsumma nafaqu. Ya, ini Allah tak katakan mereka itu adalah orang yang beriman kemudian nifaq, kemudian bersikap munafik, bersikap bermuka-muka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan summa kafaru. Jadi ini nak menjelaskan kepada kita, nanti kita akan sebutkan beberapa ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa ianya antara kufur dan juga nifaq tiada perbezaan kecuali dalam hal yang berkaitan waran semata-mata. Waran semata-mata. Maknanya dari sudut dalaman, sama ada orang kafir ataupun orang munafik, mereka tetap tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman sebenar-benarnya penyaksian terhadap Nabi SAW. Cuma bezanya pada luaran. Orang kafir yang kufur maknanya memang secara jelas menunjukkan kekufurannya, penentangannya. Manakala orang munafik tidak menonjolkan penentangannya kepada orang Islam, kepada Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tidak membezakan di antara nifaq dan juga kafir jika konteks pembincangannya itu adalah berkaitan dengan dalaman. Sebab ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan sebut fatubi'a ala qulubihim. Ayat ini berkaitan dengan dalaman mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala reveal, Allah Subhanahu wa taala menyingkap sikap mereka dari sudut dalaman
antara kufur dan juga nifak ini tidak ada perbezaan. Jadi kalau masih ingat dalam mukaddimah surah, saya telah menyebutkan di antara dalam fasa struggle Nabi SAW, iaitu fasa sebelum daripada pembukaan, sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah. Ya, ini orang yang memeluk Islam pada waktu tu dia hanya ada dua pilihan. Sama ada beriman dan dia bersama dengan hijrah dan juga jihad, ataupun dia akan jatuh kepada lembah kekufuran ataupun nifak. Ini saya buat mana gambaran antara iman dan juga nifak. Dia tak ada tengah-tengah yang kita sebutkan nak Islam sahaja di antara iman dan juga nifak. Jadi kalau mereka tidak pergi ke arah keimanan, maka mereka jatuh ke arah kufuran ataupun nifak, yang mana sama kedua-duanya dari sudut dalaman. Baik. Jadi ini juga menunjukkan bahawa bila disebutkan ada waktu mereka beriman dan ada waktu mereka kufur, ini menunjukkan kepada ketidakkonsisten dalam keimanan. Sebab itu kalau kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka diberikan satu tanggungjawab ataupun diamanahkan satu perkara untuk dilaksanakan, setelah selesai satu tanggungjawab ataupun satu peranan, mereka akan datang bertemu dengan Nabi SAW. Mereka akan bertanya, apa lagi perkara yang mereka boleh buat? Apakah perkara yang paling disukai oleh Allah dan juga Rasul? Dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan mereka bertanya kan tentang apa lagi amalan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul ini suka untuk kami laksanakan. Walaupun kemudian Allah menegur, ada sebilangan yang mana bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang paling Allah Subhanahu Wa Taala suka itu adalah jihad, qital, jihad fi sabilillah. Ada sebahagiannya rasa lima taquluna ma la taf'alun. Jadi kenapa kamu bertanya kan dengan sesuatu yang kamu rasa berat untuk laksanakan? Tapi orang beriman yang benar-benar beriman, maka mereka akan tetap melaksanakan walaupun ianya berat. Ini satu peringatan kepada kita. Kadang-kadang bila kita rasa sesuatu perkara itu mungkin berat untuk kita laksanakan, kita berfikir baik tak payah laksanakan. Kerana apa? Kerana kalau buat, kalau tak ikhlas ke, kalau tak benar-benar niat kerana Allah, maka rugi ataupun menyebabkan kita mungkin mendapat rosak. Tapi kita kena ingat bahawa kalau kita nak berada di tengah-tengah, iaitu Muslim, sebagai seorang Muslim, memang kita tidak jatuh ke daerah nifak, tapi mudah untuk tergelincir. Sebab Muslim, kalau kita tengok orang Arab Badawi datang kepada Nabi SAW dan bertanyakan, apakah minima yang paling aku boleh lakukan untuk aku kekal dalam din ini? Maka Nabi SAW menyebutkan rukun-rukun Islam. Jadi rukun-rukun Islam yang kita sebutkan, 5 rukun Islam itu adalah perkara yang penting. Tapi itu bukanlah bermakna Islam keseluruhannya. Iaitu ia adalah, kita katakan, tiang utama, ruknun. Tiang-tiang utama yang menjadi asas ataupun minima kepada seorang Muslim. Tapi kita memerlukan, ya, ini sesuatu tanggungjawab, sesuatu perkara yang kita lakukan supaya keimanan kita itu bertambah. Kalau ia tidak konsisten pun, ketika mana ia turun, dia tidak jatuh kepada daerah nifak. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang-orang munafik. Antaranya dalam surah Ali Imran ayat 167. Ini berkaitan dengan kisah peperangan Uhud.
Allah Subhanahu wa ta'ala sebut waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan apa? Dan juga dengan tujuan ia hendak melahirkan dengan nyata akan dikatakan kepada mereka, marilah berperang pada jalan Allah untuk membela Islam atau pertahankanlah diri, keluarga dan harta benda kamu. Mereka menjawab, kalaulah kami faham ada peperangan dengan sebenar-benarnya, tentulah kami mengikut kamu, iaitu turut serta berperang. Jadi bila diajak mereka untuk turut sama untuk berperang, mereka kata, oh, kalau ada perang, memang betul berlaku perang ni, kami akan support lah belakang. Kami akan bersama dengan mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap pada ketika itu, apabila mereka menyatakan seakan-akan menzahirkan mereka ingin mengikut apa yang Islam tetapkan, iaitu perintah qatilu fi sabilillah, maka Allah kata mereka pada ketika itu, ketika mana mereka mengeluarkan perkataan itu, lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Sebab apa? Kerana mereka menyebutkan sesuatu pada lisan mereka, tapi hati tidak benar-benar meyakini akan perkara tersebut. Sebab itu bila kita sebutkan iman, para ulama akidah menyebutkan iman ini ada 3 peringkatnya. Yang pertama, tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Dia ini membenarkan dalam hati, itu step yang pertama. Kalau tidak membenarkan di dalam hati, terus kepada iqraru bil lisan, maka jadilah seperti mana orang munafik. Hanya iqrar pada lisan. Kalau orang yang hanya beriman pada dalaman, tak menyebutkan iqrar pada lisan, pada zahirnya, ia adalah kufur. Dan kalau orang yang hanya iqrar, orang yang mana benarkan di dalam hati, tasdiqu bil jinan, iqrar dengan lisan tetapi tidak membuktikan dengan amalan, maka ia bukan menunjukkan keimanan yang benar. Maka memerlukan kepada 3-3, iaitu membenarkan dengan hati, iqrar dengan lisan, maknanya mengucap lafaz dengan lisan, dan juga membenarkan apa yang dalam hati dan pada lisan itu dengan amalan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan mereka pada ketika mereka ucapkan itu, hum lil kufri yawma idzin aqrabu. Jadi nak sebutkan bahawa Allah juga menggunakan perkataan kufur dalam ucapan mereka itu, menunjukkan kepada sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Baik. Dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 137 juga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innal ladzina amanu, iaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Allah sebut mereka beriman ada ketika mana dalam keadaan tidak ada seruan, dalam keadaan tidak ada panggilan ke arah jihad. Mungkin orang berada di Madinah dalam keadaan aman, sebelum maknanya adanya persiapan nak pergi peperangan, adanya arahan untuk keluar berperang dan sebagainya. Ini dalam keadaan yang okey, tak ada masalah. Innal ladzina aman. Tapi bila mana datangnya arahan untuk maknanya mengorbankan dari sudut harta, mengorbankan dari sudut tenaga, untuk fi sabilillah, summa kafaru. Kemudian summa amanu, mereka beriman semula. Kalau fasa ataupun keadaan yang yang tidak menuntut kepada pengorbanan yang banyak, sebagaimana contoh dalam peperangan Bani Mustalik, mereka ikut serta
Sebab peperangan Bani Mustalik ini bukan peperangan dengan orang Quraisy. Peperangan Bani Mustalik ini dengan orang Arab, yang mana ketika mana mereka, orang Arab ini, ketika mana mereka mendengar Nabi SAW telah berperang, ketika mana perang Khandaq, sebelumnya peperangan Uhud. Jadi mereka rasa nampak macam kekuatan Islam tu dah lemah. Jadi mereka merancang, orang Arab ni merancang untuk menyerang Madinah. Disebabkan apa? Disebabkan mereka nak mendapatkan harta. Cara paling mudah mendapatkan harta pada waktu itu adalah menyerang orang-orang yang, ataupun kumpulan-kumpulan yang nampak macam luarannya macam dah lemah, ke dapat harta. Jadi mereka bukan ideologinya bukan peperangan seperti mana berperang dengan Quraisy dan sebagainya. Jadi mereka ikut serta dalam keadaan, ada keadaan summa aman. Kemudian bila perlukan pula sekali lagi dengan struggle dan sebagainya, summa kafaru, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Dan kemudiannya mereka bertambah-tambah lagi dengan kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sesekali akan memberikan ampun kepada mereka. Sebab apa? Sama dengan ayat yang ketiga bila Allah Subhanahu wa taala sebut fatubi'a ala qulubihim, yang kita akan bincangkan selepas ni. Ini nak sebutkan mereka ini keadaan iman itu seperti mana ombak. Jadi seperti mana ombak. Bila mana berlakunya ombak yang tenang, kan, jadi mereka boleh maknanya berada di permukaan. Tapi bila ombak yang besar, mereka turut tenggelam sekali dengan ombak tersebut. Jadi bila mana tenang balik, maka mereka boleh maknanya berada dalam keadaan di permukaan balik. Tapi keadaan itu tidak berlaku, menunjukkan tidak konsisten dari sudut keimanan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut bila mana sampai pada waktu yang memerlukan umat Islam ataupun dah ramai umat Islam yang memeluk Islam, dah berada dalam keadaan senang sedikit berbanding sebelumnya, maka dalam keadaan itu lebih terselah dari sudut kekufuran, yakni ibarat dah tenggelam terus di dalam lautan. Tak bangun-bangun dah, tak nampak dah muka tu di permukaannya. Ini tenggelam di dalam kekufuran. Sebab apa berlaku sedemikian? Allah Subhanahu wa taala sebut fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kerana apa? Kerana hati mereka terkunci dan mereka tidak dapat memahami. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan khatama dan juga taba'a ataupun tubi'a. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan khatamallahu ala qulubihim, yang khatama. Di sini digunakan perkataan tubi'a. Baik, kenapa dan apa bezanya khatama dan juga tubi'a? Asalnya khatama dan tubi'a ini sama maknanya, iaitu menutup. Dan sebenarnya tubi'a ini bukan menutup pun, dia ibarat macam telah dicop, kan? Sebab itu kita sebutkan kalau buku cetakan ni tiba'ah, kan, ibaratnya dia dah final dari sudut edit pun semua, design color pun semua, jadi dia nak diterbitkan. Disebut perkataan tiba'ah, mana dicetak, maka apa yang akan dicetak itu adalah apa yang final patri, kan. Terima kasih Puan Rozimah. Satu istilah dipatrikan. Ini makna tubi'ah. Dia khatama ibarat maknanya tertutup dalam keadaan boleh dibuka semula. Khatama. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah Allah sebut khatamallahu ala qulubihim. Dan ini kerana ayat itu boleh disebutkan kepada bahkan suratul Baqarah adalah surah yang awal turun ketika mana Nabi SAW berada di Madinah.
Ada kemungkinan walaupun hati mereka telah tertutup, jika mana mereka tidak berusaha untuk membuka, maka selepas itu jadilah tabi'ah, tabi'ah. Tapi kalau ada orang yang mungkin hatinya sebelumnya tertutup, tapi masih ada ruang masa yang diberikan, maknanya untuk terbuka, maka terbuka hatinya untuk menerima Islam ataupun berpegang dengan Islam yang sebenar. Kesinambungan daripada ayat sebelum ni, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tubi'a ini, tubi'a ini dipaterikan dari maka ibarat setelah sampai pada stage summazdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maksudnya pada peringkat yang akhirnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi disebabkan mereka sendiri yang memilih berkeadaan hal tersebut. Sebab itu fatubi'a, dan telah dipatrikan, tak disebutkan siapa, tak dinyatakan bahawa natba'u, kami yang patrikan, tak. Yang ini fatubi'a, bahkan digunakan perkataan tubi'a ini juga ibarat ni karat, apabila dia dah menutupi, maka dia sukar lagi, maknanya nak ditanggalkan. Dan juga tubi'ah ini berasal daripada tabiat dalam bahasa Melayu kita kan, iaitu memang tabiat mereka itu begitu, yang mana sukar untuk diubah. Maksudnya mereka yang memilih untuk berada pada keadaan sedemikian. Sedangkan boleh bila mana disebutkan sebelum ni, ada keadaan mereka telah beriman, tapi ada kemudian mereka kufur semula. Yang beriman semula kemudian kufur semula. Di hati mereka ini karat natijah daripada perbuatan mereka sendiri, yang menyebabkan mereka tidak lagi boleh, maknanya menerima nasihat. Ibaratkan itulah nak gambar tabiat diri mereka yang tak mahu menerima nasihat. Fahum la yafqahun, dan mereka tidak dapat memahami. La yafqahun, yafqahun daripada perkataan fiqh. Ini umumnya adalah faham lah. Tapi bila kita sebutkan seorang yang faqih, maknanya dia memahami bukan sekadar yang zahirnya, tapi memahami di sebalik sesuatu. Contoh kalau kita sebutkan faqih, orang yang mengetahui tentang hukum syarak. Ini bukan sekadar dia tahu hukum sesuatu ini adalah haram. Jadi dia juga mengetahui kenapa di sebalik hukum haram itu ia diharamkan, ataupun mungkin kita boleh sebutkan dia mengetahui apa illah pengharaman daripada sesuatu perkara. Itu disebutkan faqih. Ini faham di sebalik sesuatu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut fahum la yafqahun, yakni mereka tidak faham. Yang pertama, tidak faham betapa buruknya implikasi perbuatan mereka itu kepada diri mereka sendiri, yang pertama. Kemudian kepada orang Islam, pada umat Islam yang lain. Bahkan mereka tak faham dari sudut bila mereka melihat orang lain, mereka akan beranggapan orang lain itu seperti mana mereka. Mereka tak dapat faham bagaimana kalau ada orang yang nak berjuang, nak berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka beranggapan bahawa orang yang nak berjuang ni, mereka nak mencari keuntungan dunia. Kita sebutkan bahawa orang muhajirin bila datang ke Madinah, mereka beranggapan, yakni orang munafik mengatakan bahawa mereka ni nak cari duit free je. Sebab apa datang kita support, kita bagi kepada mereka, sekarang ni kita berhenti, jangan bagi kepada mereka. Yang kita sebutkan sebelum ni. Sebab apa mereka rasa sedemikian? Kerana mereka sendiri, maknanya ketika mana memeluk Islam, mereka inginkan dari sudut keuntungan dunia. Kalau kami buat kerana keuntungan dunia, maka mustahil orang lain buat kerana benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sifat munafik. Ini satu benda yang perlu kita lihat pada diri kita. Jadi kalau kita rasa apa yang kita nak buat mungkin menunjuk menampakkan sikap sombong, riak dan sebagainya, jangan kita meletakkan situasi yang sama kepada orang lain. Yang ni dia post gambar apa yang dia ada dan sebagainya, itu nak menunjuk-nunjuk lah tu. Jadi itu menunjukkan sifat nifaq ini, apabila
Kita beranggapan orang lain seperti mana kita. Mustahil dia nak post gambar dia tu sebab apa? Sebab dia nak berdakwah, sebab dia nak nyampaikan. Ini memang nak menunjuk-nunjuk lah ni. Jadi sikap itu adalah sikap yang tak boleh maknanya berada dalam diri orang. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang keempat. Ayat ini agak panjang dan sangat menarik dari sudut penyusunannya kerana ia ibarat merumuskan semula ayat 1, 2 dan 3. Bahkan ayat bukan sekadar ayat 4, ayat 5 dan juga ayat 6. Ini cuma pagi ni insya-Allah kita sampai ayat yang keempat. Dua ayat. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim qul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Baik. Maknanya, dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka dan kelakuan mereka. Yani wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Yani Allah Subhanahu Wa Taala berbicara pada Nabi SAW. Kau di sini merujuk kepada Nabi SAW. Dan apabila mereka berkata-kata wa in yaqulu tasma' liqaulihim, engkau juga tertarik hati dengan mendengar tutur kata mereka kerana kata-kata yang manis dan juga fasih. Ka'annahum khushubun musannadah, sedangkan kata-kata mereka itu adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim, yani mereka menyangka tiap-tiap jeritan riuh rendah itu adalah untuk membahayakan diri mereka. Qul adu fahdharhum, mereka itu adalah musuh yang sebenar-benarnya, maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Anna yufakun, pelik bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsu dan juga kebenaran. Baik. Yang pertama, kita nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebutkan tentang tubuh badan manusia, maka ada dua istilah yang digunakan, iaitu istilah jisim dan juga istilah jasad. Apa beza di antara dua istilah ini? Kita biasa dengar jisim, jismun kan? Jasad pun kita biasa dengar perkataan dalam bahasa Melayu, jasad. Jasmani kan? Jasad. Baik. Dalam Al-Quran, perkataan jismun disebutkan sebanyak 2 kali. Ini di dalam suratul Baqarah ayat 247, cerita tentang Talut, dan juga dalam ayat yang kita sedang bincangkan ini. Manakala perkataan jasad disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Taha, dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Sad. Beza antara jisim dan juga jasad. Jismun ini adalah tubuh badan yang mempunyai ruh. Mana kehidupan ada ruh. Manakala jasad adalah berhala ataupun badan yang tidak bernyawa. Okey, baik. Persoalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang munafik ni, yang mana Nabi SAW bagaimana melihat mereka, rasa kagum dengan ajsam, tubuh mereka. Ini tubuh ni kagum dengan tubuh dengan makna kagum dengan penampilan mereka. Okey. Dalam ayat pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan menafikan syahadah, menafikan penyaksian mereka. Ini syahadah ini, penafian ini adalah apa yang mereka percayai untuk ruh mereka. Namun bila mana ia telah dinafikan, apa yang tinggal adalah luaran.
bukan bermakna mereka ini tak ada roh, kan? Mereka ada roh. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tidak menyebutkan roh mereka ini mati. Tersebut apa? Fi qulubihim maradun. Jadi roh mereka tidak mati tetapi tak hilang, tapi berpenyakit. Dan tadi pun Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan mereka ada kala beriman tapi tidak konsisten keimanan itu, menyebabkan perkataan-perkataan yang mereka ucapkan lebih dekat kepada kufur dan akhirnya mereka tenggelam di dalam kufuran. Jadi bila mana ruh mereka itu dinafikan, maka apa yang tinggal dari sudut pada mereka itu pada luaran. Bukan bermakna mereka ini tak ada ruh, sebab jasad, perkataan jasad adalah satu perkataan yang menunjukkan pada badan yang tidak ada ruh ataupun merujuk kepada berhala. Baik. Jadi yang tinggal pada mereka adalah tubuh badan, yakni penampilan luarannya yang boleh membuatkan orang rasa takjub apabila hati mereka telah didustakan dari sudut keimanan mereka. Maknanya apabila hati mereka ini merujuk kepada orang munafik, maknanya telah dinafikan hati mereka, yakni kerana mereka mendustakan Nabi SAW, maka yang tinggalnya itu adalah tubuh badan, penampilan luaran. Jadi tubuh badan membawa makna pakaian, perhiasan, kekuatan fizikal yang menarik perhatian orang lain. Bahkan dalam tafsir menyebutkan, yes, memang Abdullah bin Ubay mempunyai ini fizikal yang maknanya kalau bahasa kita ini sadur lah. Bahkan dari sudut perhiasan, cara pakaian, nampak orang-orang yang ternama. Nampak orang yang memang dia ni someone lah ataupun somebody lah di dalam masyarakat. Jadi di sini satu perkara yang kita dapat lihat adalah perkara yang luaran, lahiriah ni, yang luaran ini tidak menunjukkan apa-apa sama ada seorang itu hipokrit. Hipokrit ni sikap munafik lah, ataupun beriman. Walaupun dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Nabi SAW tertarik, maknanya melihat dari sudut penampilan luaran mereka, tapi tak bermakna orang yang berpenampilan tersebut dia adalah hipokrit, dia adalah orang yang munafik, tidak. Maknanya kalau hari ini kita tengok ada orang yang pakai pakaian yang cantik, menarik perhatian dan sebagainya, bukan bermakna itu pakaian orang munafik. Kita jangan salah tafsir dengan sedemikian, kerana perlu melihat kepada konteks dan apa mesej yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada Nabi, iaitu jangan hanya mengagumi dari sudut penampilan luaran. Bukan tak boleh penampilan luaran itu. Setengah orang mungkin tersalah beranggapan kalau Islam itu mesti ditonjolkan dari sudut kezuhudan, dari sudut pakaian compang-camping, mesti pakaian koyak-koyak. Bukan semestinya sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-A'raf, khuzu zinatakum. Yang ni ambillah perhiasan, pakailah pakaian yang baik, yang cantik, dan tak ada masalah. Dia bukan pakaian itu sinonim kepada mana-mana sifat, sama ada beriman ataupun kufur. Tak semestinya. Baik. Orang yang beriman boleh mengambil dunia dan tak semestinya hipokrit. Malah orang yang beriman yang mendapat nikmat dunia memilih jalan keimanan akan memberikan pengaruh kepada orang lain. Maknanya kalau orang beriman, dia pula ada dari sudut keduniaan pun ada. Dia juga orang yang beriman, dan tak semestinya orang yang beriman mengambil dunia itu hipokrit. Maka dengan pengaruh yang dia ada, dia boleh tarik lebih ramai orang beriman. Kan? Kalau orang yang miskin, contoh kan, lihat orang beriman, oh dia ni kaya. Orang yang kaya tapi dalam keadaan itu, kan, dia solat, dia melaksanakan ibadah, dia infak, dia bersama dalam kerja-kerja kebajikan masyarakat. Itu menunjukkan sebagai dakwah, bahkan lebih menarik
orang untuk lebih dekat dengan Islam. Dalam masa yang sama, sebaliknya, tak semestinya pula maknanya orang yang berpengaruh ketika mana dia memilih jalan keimanan itu menunjukkan kepada kemenangan Islam. Tak semestinya. Kerana dalam hal ini Abdullah bin Ubay adalah orang yang berpengaruh. Tapi ketika mana dia menonjolkan warannya sebagai keimanan, tak menjadikan Islam itu lebih mudah. Bahkan fasaddu an sabilillah. Baik. Jadi memilih jalan keimanan bererti makna kita memilih untuk menghancurkan sikap kasta dalam diri manusia, kerana yang tinggal itu adalah takwa. Jadi pakaian itu tak semestinya menentukan, walaupun dia ada kesan kepada dari sudut sikap manusia, mungkin riak kan. Riak hari ini bukan semestinya pakaian mewah. Pakaian yang lusuh pun boleh jadi riak. Kerana nak menonjolkan sikap-sikap zuhud dan sebagainya. Kerana itulah pakaian yang paling mulia selain daripada perhiasan-perhiasan, walibasut taqwa, iaitu pakaian takwa itulah yang utama. Pakailah apa pun, tapi kalau pakaian takwa itu yang menghiasi diri kita, itulah yang utama. Kita tak membeza-bezakan kita dengan manusia yang lain, kerana Allah Subhanahu Wa Taala melihat orang yang paling bertakwa di dalam dalam kalangan orang yang baik. Persoalan, kenapa Nabi SAW kagum dengan mereka? Apa yang menyebabkan Nabi SAW rasa kagum? Bukanlah maknanya Nabi kagum dengan tujuan duniawi. Mana ini pakaian cantik ni, dapat pakaian macam ni seronok juga ni. Bukan. Nabi melihat dan beranggapan dengan kekayaan yang ini melalui penampilan mereka, dengan kekuatan melalui fizikal yang mereka ada. Mereka boleh lebih banyak memberi harta-harta mereka. Lebih banyak boleh contribute dalam peperangan, dalam usaha-usaha fi sabilillah. Dan kita tengok contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan, janganlah kamu bersikap demikian. Kerana apa? Kerana sebelum ini, dalam peperangan Badar sebagai contoh, peperangan yang terbaik dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah membantu kalian dalam peperangan Badar dalam keadaan wa antum azillah, kamu berada dalam keadaan rendah. Sudut kedudukan fattaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakaian sebabkan peperangan Badar itu adalah peperangan yang terbaik. Banyak dalam hadis menyebutkan kelebihan Badar, syuhada Badar dan sebagainya. Manakala dalam Hunain, dalam keadaan manusia ataupun umat Islam paling banyak ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Ayat yang hampir sama, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Yani Allah Subhanahu Wa Taala telah pun membantu kalian dalam tempat, dalam keadaan yang pelbagai. Tapi ketika mana peperangan Hunain, ketika mana kamu rasa takjub dengan bilangan kamu yang ramai pada ketika itu, 12,000 menentang dalam lebih kurang falam tughni ankum syai'a, maka ia tidak akan menjadi apa-apa pun, tidak membawa kesan yang baik pun kepada kalian. Dia nak sebutkan, Allah memperingatkan Nabi SAW dalam keadaan kami mengagumi kekayaan yang ada, kekuatan yang ada, mungkin maknanya baik untuk Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bukan pakaian, bukan kekuatan fizikal itulah yang baik, tetapi ketakwa. Jadi kita tengok hari ini apa yang berlaku, contoh Gaza. Kalau kita nak bandingkan dari sudut kekuatan, memang kita akan kata kekuatan tu mungkin jauh beza lah. Mungkin hanya 10-90 lah nisbahnya kalau 100% tu kan. Tapi dari sudut fizikal, bilangan satu, ratusan ribu dengan 2,000 sahaja. Dan dari sudut kekuatan, kecanggihan senjata, tapi yang ada pada mereka adalah kekuatan imanan.
yang menyebabkan mereka masih lagi berdiri pada hari ini untuk mempertahankan Gaza dan juga Al-Aqsa. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini memperingatkan supaya berhati-hati agar maknanya kerja buat Islam ini bukan semata-mata kerana sifat material, dan juga bukan kerana sifat bila ada sifat perkara-perkara yang zahir barulah kita nak buat kerja-kerja Islam. Tidak. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lelaki hujung kota dia datang dalam keadaan dia tak ada sumber yang banyak. Datang pun yas'a, datang berjalan dengan cepat, kan? Dia tak ada naik kereta ke apa, tapi apa yang dia ada, kekuatan iman untuk menyampaikan pada masyarakat, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf akan hal tersebut. Baik. Ini menarik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Ini kesan daripada tarikan fizikal mereka, makna luaran tadi, kesan daripada tarikan fizikal menyebabkan orang nak dengar kata-kata mereka. Ini orang yang mana ada pengaruh, ada kedudukan, pakaian pun cantik, mungkin nampak kekayaan dia. Jadi bila dia bercakap, orang jadi nak dengar, kan? Orang jadi nak dengar. Apa yang dia cakap, sama ada betul ke tak betul tu belakang kira. Tapi kita dah nampak kejayaan dia, kan? Suaran dia, oh ni tanda makna dia dekat dengan Allah ni, kan? Kita percaya pada dia, kan? Hanya semata-mata pada suaranya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yang ni ketika mana mereka berkata-kata, kamu mengambil kata-kata mereka. Yang ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat ini. Itulah janganlah kamu maknanya terlalu memberikan perhatian kepada mereka, apatah lagi melebihkan mereka disebabkan pengaruh, disebabkan status, disebabkan cara mereka bercakap yang fasih, berbanding dengan kata-kata orang-orang yang benar-benar beriman. Dalam kes ni, siapa yang benar beriman kepada Nabi SAW? Seorang kanak-kanak, kan? Zaid al-Alqam, yang datang mengadu bagi tahu kepada Nabi SAW. Jadi bila mereka datang, Nabi SAW menerima apa yang mereka ucapkan, sebabkan antaranya pengambilan dan sebagainya. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa minan nasi man yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di kalangan manusia yang kamu takjub dengan perkataan mereka. Kalau tadi penampilan, ini perkataan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala bersaksikan di dalam hati mereka itu penuh dengan permusuhan. Wa huwa aladul khisam. Baik. Jadi jangan, maknanya peringatan pada kita juga dari sudut, jangan kita hanya nak mendengar pendapat, pandangan daripada orang-orang yang ada ternama, orang yang ada status. Tapi juga peringatan itu boleh datang daripada orang yang mungkin kita lihat dalam konteks contoh kita hari ini, boleh datang daripada anak kita sendiri, kan? Dalam di sini kan umurnya 9 tahun, kan? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, ini menarik, menggambarkan kata-kata mereka ataupun penampilan zahir mereka itu ka'annahum khushubun musannadah, iaitu batang-batang kayu yang bersandar, disebabkan tiada kegunaan ataupun kerana kekeringan. Maknanya batang kayu yang kering. Baik. Ini kalau kita tengok dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat 24-25, ini Allah menggambarkan tentang kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik digambarkan sebagai ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha lahinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnas la'allahum yatadhakkarun. Baik, kesimpulan nak sebutkan
kata-kata yang baik ataupun dalam hal ini disebutkan ada tafsirannya kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Dia nak sebutkan apa sahaja ucapan yang baik, ucapan ke arah dakwah dan sebagainya, maka digambarkan sebagai satu pohon ataupun pokok yang berbuah. Jadi kalau kita sebutkan batang kayu ni datang daripada mana? Kenapa ia kekeringan? Kenapa ia tak lagi digunakan? Jadi menunjukkan batang kayu ini, dia telah satu, bila dia kekeringan, bermakna dia telah dipisahkan daripada asal pokok dia. Maknanya ditebang. Kan? Sebab apa? Sebab kalau dia berada, maknanya batang pokok itu, dia berada pada batang pokoknya yang asli, maka dia akan terus, maknanya grow, akan terus berkembang. Disebabkan akarnya akan menjalar, ambil air, so di dalam batang-batang ranting-rantingnya itu akan disalurkan air tersebut. Jadi apabila kayu itu telah dipisahkan ataupun telah dipotong, kan, ditebang, maka dia terpisah daripada batang dia yang asli, tak lagi mendapat sumber air, kan, yang menyebabkan dia kekeringan. So, dia tak lagi digunakan. Ini ibarat Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa munafik, mereka ini telah dipisahkan daripada golongan beriman. Maknanya dipisahkan di sini tadi disebutkan fatubi'a ala qulubihim. Mereka ni adalah golongan yang dalam ayat seterusnya nanti pun memang Allah sebutkan mereka ini tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka terpisah daripada golongan beriman kerana tiada tinggal lagi keimanan, malah tidak kukuh untuk menjadi binaan. Mana batang-batang kayu yang mana telah kekeringan itu tak boleh dah nak buat binaan pun. Kan? Jadi berbaki kegunaan kayu-kayu seperti ini adalah untuk menjadi bahan bakar. Kan? Ini dalam bahasa mudah kita sebut khusyubun ni. Khusyub ini adalah kayu api lah. Kan? Yang mana kan, kita kutip kayu api ranting-ranting yang telah patah, kan, yang kering, mudah untuk dipatahkan, kan, kemudian mudah nak letak untuk masak kalau dalam hutan, kan. Ini kayu-kayu yang telah kering. Banding kalau kayu yang ranting-ranting yang belum kering, kadang-kadang kita nak patahkan dia pun susah, kan, macam liat. Kan. Banding kalau kayu kering, dia patah. Sangat rapuh. Dan kegunaannya itu tak boleh dah buat binaan. Hanya kegunaannya kayu api ini memang untuk bakar. Dan ini bukan, kan, orang kata apa, secara kebetulan. Memang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kerana itulah antara bakaran api neraka fid darkil asfali minan nar. Baik. Bersandar, musannadah. Bersandar maknanya menjadi ibarat kepada penampan kepada binaan. Contoh, kalau kayu-kayu tadi, kalau kayu-kayu api tadi, kalau nak dirikan sendiri, makna dia tak boleh berdiri dah. Dia tak boleh nak berdiri sendiri. Seperti mana kalau kita tanam pokok, maknanya batang dia boleh berdiri sendiri. Tapi kalau kayu semata-mata, dia tak boleh nak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri pun tak lama. Jadi digunakan ibarat musannadah ini. Kayu-kayu ini pun kalau mereka mampu berdiri sendiri ataupun mampu untuk menahan binaan, katakanlah ada binaan ataupun zinc ke dan sebagainya, mereka mampu tak kayu ni di belakang, maknanya daripada luar nampak macam steady binaan tersebut. Daripada kejauhan nampak berdiri, nampak keadaan yang tak ada masalah. Tapi bila mana datangnya angin yang mana menolak kayu-kayu ataupun ranting-ranting tadi, maka akan jatuhlah kayu-kayu tersebut, maka binaan itu pun akan jatuh. Kerana apa? Bersandarkan kepada kayu-kayu yang rapuh. Kan? Di kayu-kayu itu tak boleh berdiri dengan sendirinya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan khusyubun musannadah ini adalah dari sudut apa yang mereka katakan, tampilan apa yang mereka lakukan itu semuanya rapuh. Bahkan tak ada manfaat, kecuali manfaatnya adalah menjadi bahan bakaran. Baik.
Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Jadi mereka menyangkakan setiap daripada sayhah. Sayhah ni maknanya suara yang lantang, suara yang kuat. Maka mereka menganggap setiap orang yang bersuara adalah suara untuk menentang mereka. Ini hal orang yang dalam keadaan yang bersalah. Ini sikit bila ada orang sebut satu perkara, oh itu nak kata dekat aku lah tu. Kan? Tu nak kata dekat kita lah tu. Nak kritik kita lah tu. Jadi orang yang berada dalam keadaan sedemikian, antaranya adalah kerana dia adalah orang yang bersalah. Dia tahu dia bersalah tapi dia tak mahu diketahui oleh orang yang bahawa dia bersalah. Kan? Jadi mereka berada dalam keadaan sangat takut orang sekeliling mengetahui kebenaran sebenar apa yang mereka sembunyikan. Dia boleh jadi kepada kita juga apabila kita beranggapan bila mana orang tegur kita, orang nasihat kita, kita berfikir bahawa orang itu nak menjatuhkan kita. Kita ingat tadi kita sebutkan orang munafik ini cara fikir mereka adalah apa yang mereka fikirkan kepada orang lain dan itulah yang mereka fikirkan orang lain buat kepada mereka. Kan? Jadi kalau kita memikirkan orang tegur tu nak jatuhkan kita, mungkin kita pun maknanya ada ketika yang kita tegur orang lain adalah untuk menjatuhkan dia. Kan? Jadi sebab itu kita tengok para sahabat jika mana menghadapi teguran daripada ayat-ayat Al-Quran tentang sikap munafik. Ada dua keadaan berlaku. Yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum, dari mana Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang lain, mana ketika mana ayat munafik datang, mereka berusaha melakukan perubahan sebab tak dijelaskan siapa munafik, tak dinamakan, tak disebutkan dalam khutbah Jumaat nama-nama munafik, tak ada. Kan? Tapi orang yang mana memang dia tahu dia salah, dia akan rasa tersinggung dan dia salahkan orang lain sebab apa duk kritik dia, sebab apa kata kat dia. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim qul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Sikit lagi. Jadi mereka ini kalau ikutkan, mereka bukan musuh dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala sebut mul adun. Tapi dalam keadaan situasi ayat ini, mereka datang bertemu dengan Nabi SAW. Mereka yang disebutkan lakazibun, mereka yang disebutkan mereka dusta, mereka yang disebutkan mereka yang gunakan perisai daripada diserang, kan? Diserang, mana orang Islam diserang dengan makna diserang kata-kata ataupun diambil dirampas harta dan sebagainya. Jadi mereka berada dalam keadaan pertahanan. Sedangkan kalau musuh ni, biasa kita faham musuh ni adalah yang menyerang orang lain, sama ada fizikal ataupun ucapan. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan humul adun adalah kerana mentafsirkan ayat fasaddu an sabilillah. Fasaddu an sabilillah. Di sepan ini saya tunjukkan sikit. Mereka musuh yang sebenar kerana mereka menghalang orang beriman daripada fisabilillah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fahdharhum. Ini hazara ini adalah satu persediaan yang dilakukan untuk sesuatu yang tidak terjangka ataupun yang menakutkan. Ini sesuatu yang menakutkan, maka kita dah ada persediaan dalam keadaan emergency. Hati-hati dengan mereka kerana permusuhan mereka ini boleh datang daripada pelbagai cara dan juga situasi. Dalam peperangan, contoh, jika diberikan posisi yang strategik, maka sama ada mereka tidak benar-benar menjaga posisi tersebut ataupun mereka menggunakan posisi tersebut untuk memusuhi umat Islam. Berlaku di dalam perang Khandaq, bagaimana mereka cuba mujuk orang Yahudi Bani Quraizah untuk menentang Nabi SAW, kan? Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membinasakan mereka, qatalahumullah, yang Nabi SAW tak perlu membunuh mereka. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menguruskan mereka. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskan mereka, maknanya ia bukan satu keadaan, ia adalah satu ancaman. Anna yufakun, mereka berpaling, mereka dipalingkan oleh hawa nafsu mereka kerana mereka bukan sekadar berbohong kepada orang lain, tapi sebenarnya mereka berbohong kepada diri mereka
sendiri hingga merasakan mereka. Ya, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, kami beriman, kami bersyahadah, menyaksikan, kami bersumpah. Jadi dia membina pada diri di sini bahawa pembohongan yang dia buat itu adalah satu benda yang benar. Tetapi sebenarnya bukan sedemikian. Contoh dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah. Mereka kata apa? Nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang yang cuba untuk mengislahkan, cuba untuk buat baik. Mereka convince diri mereka, kami adalah orang yang berbuat baik, sedangkan mereka tak sedar mereka berbohong pada orang lain dan berbohong pada diri mereka sendiri, yang akhirnya mereka tahu bahawa mereka tidak melakukan kebaikan ataupun untuk islah. Baik, akhir sekali nak sebutkan sikit sahaja. Ini nanti saya akan ulang balik, iaitu kalau kita tengok daripada ayat 1, 2 dan 3 dan ayat yang keempat. Ini ketika mana iza ja'akal munafiqun, bila mereka datang ke barulah Nabi SAW dapat melihat mereka. Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam. Mereka mengatakan qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allah Subhanahu wa taala peringat kepada Nabi SAW, wa yaqulu tasma' liqaulihim. Apa sahaja yang mereka ucapkan kamu dengar, kerana pengaruh kata-kata mereka dan juga dari sudut status mereka, penampilan mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Ini mereka gunakan sumpah mereka itu sebagai shield, sebagai penghalang mereka. Sebab apa? Sebab mereka rasa mereka di-attack. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ini mereka rasa semua suara-suara itu nak attack mereka. Fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Maka disebabkan mereka menghalang pada sabilillah, maka mereka itulah humul adun. Dan apa yang mereka lakukan itu seburuk perkara yang dilakukan. Fahdharhum. Allah Subhanahu wa taala yang membalas qatalahum Allah. Anna yu'fakun. Bagaimana mereka boleh menjadi sedemikian? Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ketiga, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala. Ini nariknya maknanya susunan Allah Subhanahu wa taala ayat 1 dan dikapkan pada ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima dan yang keenam, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang yang kita akan bahaskan. Qali hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.